Hai semua, selamat sejahtera. Saya Jepun Jikyo. Saya merupakan pelajar tahun 2 mengambil diploma seni muzik di Aswara. Okay, so hari ini saya akan cuba sampaikan apa alatan-alatan muzik tradisional yang berada di Sarawak. Okay, cumanya mungkin saya akan kongsi dua sajalah. Sebab itu pun dah cukup memadai. So saya akan pilih alatan muzik tradisional macam sape dan juga sumpit. Okay, mesti kamu orang tertanya-tanya, sape ni macam mana bunyi dia, macam mana pembuatan dia, dan sumpit ni macam mana proses pembikinan si sumpit ni. So hari ni saya akan cakap pasal sape. Sape ni sebenarnya orang tak kenal lah sebenarnya, yang mostly yang orang tahu pasal sape ni pun di Borneo. Tapi sekarang ni dia dah popular. Populariti sape sudah sampai ke Semenanjung, Malaysia. So mungkin ada di kalangan kamu orang pernah dengar macam mana bunyi sape ni, macam mana pembentukan dia. Dia diperbuat daripada apa? Tak apa, biar saya yang beritahu. Itu memang tugas saya untuk beritahu kamu orang. Okey, sape. Sape ni sebenarnya sebuah alat muzik chordophone. Dia berasal daripada kaum orang Ulu lah, yang berbangsa Kenyah dan Kayan. Okay. Dulu ada orang bernama Tusau Padan. Tusau Padan lah. So, Tusau Padan ni dia juga digelar sebagai Master of Sarawakian Sape. Mungkin ada orang kenal lah dan mungkin ada yang tidak. So kalau yang tidak kenal, saya beritahu lah. Okay. So dia Tusau Padan ni dia memperkenalkan sape kepada masyarakat Sarawak dan juga antara bangsa. Tengok betapa hebatnya Tusau Padan sampai dia digelar sebagai Master of Sarawakians kan. So sampai ke situ dia punya gelaran. Okay. Sape ini juga berbentuk macam gambus panjang. Okay. Dan dia bertali dua. Itu dulu. Tapi pada abad ini dia boleh bermacam-macam tali. Okay. Kita boleh letak 3 tali, kita boleh letak 4 tali, kita juga boleh letak 5 tali. Dan kalau kamu orang pernah dengar muzik-muzik yang orang pakai dengan sape ni, dia bunyi alunan dia sama saja. Bunyi dia alunan dia memang samalah, melodi lah kalau nak senang faham. Melodi. Setiap melodi yang dimainkan oleh pemain sape memang sama, memang dia ulang sama, memang sama. Tapi ada sesetengah orang dia suka, tapi ada sesetengah orang lagi dia tidak suka. Kenapakah, mengapakah, saya tidak tahu. Tapi kalau saya, sebab semalam saya dengar sape lah, saya dengar orang main sape di YouTube lah, selama 10 menit dia ulang-ulang. Tapi apa yang menariknya, saya tak bosan. Saya tidak bosan pun mendengar bunyi yang dimainkan oleh pemain sape. Saya tak bosan. Kenapa? Kenapa saya tak bosan? Sebab saya rasa itu satu jiwa orang lama. Kita ni kalau dah dalam generasi baru ni kena tahulah macam mana orang lama main sape, macam mana bunyi dia. Sangat menarik lah bagi saya. So itu sape lah. Okay, yang kedua, sumpit. Okay, sumpit ni sebenarnya digunakan oleh orang untuk memburu. Itu dulu. Okay. Sampai sekarang pun masih lah orang amalkan memburu binatang kan. Sumpit tu dia macam dia panjang, dia sangat panjang, and then dia ada lubang di dalam tu. Okay. Macam ini sumpit, lepas tu ada lubang sinilah. Apa kegunaan lubang tu? Itu yang menjadi pertanyaan orang lah. So lubang tu sebenarnya kamu orang boleh masuk arrow. Okay. Orang akan masuk arrow dalam lubang tu. Okay. Lepas tu dia akan sumpit. Tujuan dia untuk menyumpit dari jarak ataupun menyumpit sasaran dari jarak yang tertentu. Sama ada kamu nak sumpit dari jarak jauh kah, dari jarak dekat pun boleh, mana-mana boleh. Tapi pada abad sekarang ni, zaman sekarang ni sumpit ni bukan saja memburu. Dia bukan saja untuk kamu buru binatang, tucuk sana sini, bukan. Bukan. Sekarang ni sumpit boleh dikira famous lah. Sekarang ni sumpit pun boleh dijadikan sebagai hiburan. Salah satunya, contoh dia Kampung Budaya Sarawak. Okay, kalau kamu orang pernah pergi
Kampung Budaya Sarawak. Okay, kalau korang pernah pergi sana lah. Okay, dia bertempat di Kuching lah. Okay. Di Kampung Budaya Sarawak dia banyak rumah-rumah lama, rumah-rumah bangsa yang memang sedia ada di Borneo, di Sarawak. Okay. So contohnya sebagai tahu hari tu saya ada pergi di Kampung Budaya Sarawak. So apa yang saya nampak, diorang buat rumah orang Melayu, rumah orang Cina, rumah orang Bidayo, rumah orang Iban, orang Ulu, Kayan, Kenyah, banyak. Rumah apa lagi? Penan, Murut, memang banyak. Memang terlalu banyak. So kalau kamu orang tertanya-tanya, apa kata kamu orang pergi Kampung Budaya Sarawak? Kampung Budaya Sarawak memang tempat untuk kamu dapatkan ilmu pengetahuan tentang budaya-budaya masyarakat kita. So itu satu-satunya yang adalah saya rasa. So masa saya pergi tu, dorang ada persembahan. Okay. Memang kalau kamu orang pergi, dorang akan buat persembahan lah. Sebab itu adalah dari salah satu tradisi masyarakat Borneo lah. Okay. So hari tu saya nampak dorang on stage di atas pentas, dorang main sumpit. Okay. Kan tadi saya cakap sumpit bukan hanya untuk memburu, tapi boleh dijadikan sebagai hiburan. Hari tu saya nampak dorang sumpit, dorang letak belon lah kalau in English. Okay. Kalau saya panggil dia belon lah. Okay, belon dorang letak dekat satu tiang, and then dia panggil siapa-siapa aja, random people. Okay, dia panggil saja siapa-siapa, pelancong asing, dia panggil aja, hey you, come here. Lepas tu dia cakap, saya nak kamu sumpit ke arah belon yang telah diletakkan oleh dorang di atas tiang. Okay. So dorang akan sumpit, okay, letak arrow dalam lubang, sumpit, tiup, tiup. Kalau dorang dapat, semua orang bangun. Kalau tak bangun pun dorang tepuk tangan. Memang dorang tepuk tangan betul-betul. Sebab apa? Sebab tidak semua orang berpeluang untuk menyumpit. Sebab tidak semua orang berpeluang untuk menyumpit pakai sumpit tu. Lagipun alatan sumpit tu adalah alatan tradisional lah, semua orang tahu. And then bukan itu saja. Kalau kamu pergi Kampung Budaya Sarawak pun, kamu masuk je sana. Okay, kamu masuk je mana-mana rumah yang kamu nak masuk dalam di Kampung Budaya Sarawak tu, kamu masuk je, memang orang akan panggil kamu sini, saya nak kamu try main alat permainan tradisional ni. So kalau kamu orang pernah tengok orang main lompat-lompat tu, lompat and then orang pegang buluh, ya, kamu lompat, itu pun best, sangat best, itu sangat shock. Dalam rumah tu pun ada orang buat kuih Sarawak. So mungkin ada orang ada orang suka kuih Sarawak ni, contoh kuih penyaram. Itu sangat famous lah dekat Sarawak. Memang saya pun suka penyaram. Lepas tu bila saya belajar di KL, saya mencari-cari lagi penyaram di KL. Memang tak ada langsung. So saya rasa macam mengidam kuih penyaram. Nak cari kuih penyaram tu susah lah kat KL. So saya nak suruh kirim pun takut basi kan. So itu satu cabaran dia lah. Kalau dah belajar kat KL, tiba-tiba mengidam makanan Sarawak. So itu sajalah yang boleh saya sampaikan dekat kamu orang. So dua peralatan itu tadi, sapi dengan sumpit, sangat tidak lah. So saya harap kamu orang berpeluang lah untuk main alatan tersebut lah. Kamu orang boleh cubalah main sapi, main sumpit, sangat best lah. Thank you.